Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah, malam ini dapat kita apa menjalankan pengajian uh, apa tajuk golongan Yahudi menurut Al-Quranul Karim, yang mana sepatutnya kita dapat jalankan pada malam semalam, iaitu Sabtu malam Ahad. Namun ada beberapa kekangan. Namun Alhamdulillah malam ni dapat juga kita buat satu kelas, yang mana malam ni merupakan siri yang ke-19. Kita akan memperincikan apakah gelaran ataupun apakah boleh dikatakan ciri orang Yahudi ini yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kalau minggu lepas kita telah mengetahui bahawa orang Yahudi ini, walaupun mereka itu ada gelaran yang mulia, iaitu Ahlul Kitab, golongan yang pernah menerima Alkitab, tetapi mereka disebabkan beberapa perkara pelanggaran dosa yang telah mereka lakukan, maka mereka digelar oleh Allah adalah orang kafir. Jadi kita telah selesai membincangkan tentang ayat-ayat yang Allah menyebut dalam Quran orang Yahudi ini adalah ahli kitab yang kafir. Jadi malam ini kita akan bincangkan lagi beberapa hakikat orang Yahudi ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung kepada hakikat yang kedua, yang kita tak sempat nak ulas pada minggu lepas, iaitu orang Yahudi ini merupakan golongan manusia yang sangat dimurkai oleh Allah. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang Allah menyebutkan tentang uh, ni tentang perkara ini. Namun dalam nota yang saya edarkan kepada tuan-tuan dan puan, saya mengemukakan hanya dua ayat, hanya dua ayat saja. Tapi sebenarnya ada banyak ayat-ayat lain, ya. Jadi kita lihat ayat yang pertama, surah Ali Imran. Okey, kita ikut susunan surah lah. Kita tengok dulu surah Al-Baqarah terlebih dahulu. Okey, kita tengok surah Al-Baqarah ayat nombor 90, muka surat yang ke-14 di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada pembetulan, tolong maklumkan ya maklumat kita pada malam ni. Okey, ayat yang ke-90 suratul Baqarah, muka surat nombor 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi azabun muhin. Okey, dalam ayat ni kalau kita nak lihat dekat mana kita dapat hakikat yang kedua tadi, ia berada bermula daripada potongan ayat faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Dia sampai sini. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kita jumpa perkataan ghadab. Dua kali diulang, ya. Ghadab dengan ghadab. Okey. Perkataan bi ghadabin ni, ghadab ini tu yang kita jumpa dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Dia
root word dia, kata akar dia ghin, dot, ba, ghadab. So kalau marah, dia panggil kata kerjanya adalah ghadabun. Marah. Tapi dalam ni bukan manusia yang marah, tetapi Allah yang marah. Kepada siapa? Kepada orang Ahlul Kitab di kalangan Yahudi. Okey, mari kita lihat terjemahan ayatnya. Apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ini? Okey, kita tengok. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat dia yang bermaksud, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, alangkah buruknya apabila mereka. Okey, mereka di sini adalah merujuk kepada orang Yahudi. Menurut kepada orang Yahudi. Jadi untuk mendapatkan maklumat mereka itu sebenarnya merujuk kepada orang Yahudi, maka tuan-tuan dan puan kena lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Kena lihat ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu sebelum ayat nombor 90, kena tengok ayat nombor 89, 88, 87. Kita akan menemukan memang Allah menceritakan lanjutan daripada cerita tentang Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa AS. Mereka ni buat apa sampai Allah Ta'ala kata tindakan mereka ambil tu sangat buruk? Kerana mereka mengingkari, iaitu mereka mengkufuri Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi ayat ini sasarannya kepada orang Yahudi Madinah. Mereka ni telah mengkufuri, mengingkari kat sini maksudnya mengkufuri. Lepas tu kalau kita tengok dekat ayat tu, kalau tengok dekat ayat Quran tu, kita jumpa perkataan yakfuru. Nampak tak? Yakfuru. Yakfuru dekat sini merujuk kepada perbuatan kufur yang kita telah belajar pada siri yang ke-18. Mereka mengkufuri apa? Mereka telah menjadi kafir terhadap apa? Kita bacakan terjemahannya. Iaitu terhadap Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kenapa mereka kufur kepada isi kandungan Quran? Kerana mereka ni dengki. Dengki kepada siapa? Dengki kepada Nabi SAW yang Allah memilih Nabi Muhammad itu daripada keturunan Arab untuk mendapat wahyu Al-Quran. Jadi dalam ayat tu mereka dengki bahawa Allah menurunkan daripada kurniaannya, iaitu wahyunya kepada sesiapa yang dia mahu dalam kalangan hamba-hambanya. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita baca lagi. So kita fahamlah ayat ni maksudnya apa? Maksudnya orang Yahudi Madinah, mereka tidak mahu beriman kepada isi kandungan Quran. Maksudnya mereka tak setuju, mereka tak nak membenarkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab mereka dengki terhadap Rasul akhir zaman ini di kalangan bangsa Arab. Mereka dengki kat Nabi Muhammad ni. Jadi, apa lagi yang berlaku? Allah mengatakan, dengan sebab itu, dengan sebab mereka mengingkari, mereka menjadi kufur, mereka tak setuju, mereka tak membenarkan isi kandungan Quran itu, maka Allah kata mereka layak. Faba'u, tadi perkataan faba'u tu maksudnya mereka layak, mereka patut mendapat bighadabin, ghadab, kemurkaan, kemarahan Allah yang berterusan. Okey, kenapa kita terjemah yang berterusan? Sebab dalam ayat ni kita jumpa 2 kali ghadab kan? Kalau ikutkan ayat tu, dia terjemah je begini. Mereka dah dapat marah kali pertama, bighadabin. Lepas tu mereka dapat marah lagi. Maksudnya, selepas dapat kemarahan, Allah marah lagi kepada mereka. Lepas tu kita terjemahkan ia mendapat kemarahan yang berterusan. Maknanya lepas dapat kemurkaan, murka lagi. Kenapa? Kerana dalam ayat ni kita jumpa sebab dia kerana mereka mengingkari apa yang ada dalam isi kandungan Quran. Sebab punca utama
kerana ada baghya. Baghya ni adalah hasad dengki. Okey. Kalau kita baca dalam tafsiran, saya tak masukkan dalam nota, tapi saya sempat merujuk dalam tafsir Ibn Kathir menjelaskan kenapa Allah murka orang Yahudi ini berkali-kali, kenapa sebut ghadab, lepas tu ghadab lagi. Maka Al-Imam Ibn Kathir telah menukilkan beberapa ulasan daripada para sahabat dan ulasan daripada para tabi'in. Sahabat yang dimaksudkan adalah daripada tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas ni kata Allah murka kepada orang Yahudi ini kerana mereka menyia-nyiakan Taurat yang ada di tangan mereka, dan Allah murka juga kepada mereka kerana mereka tak nak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada mereka. Maknanya Allah Taala ni marah kepada orang Yahudi ni kerana apa? Kerana mereka menyia-nyiakan kitab Taurat yang pernah mereka ada selama ini. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat suruh menyokong, beriman, menerima Nabi Muhammad. Jadi secara tak langsung mereka telah menolaklah kitab Taurat. Kemudian turun pula Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi itu adalah seorang Rasul yang Allah utuskan. Lepas tu pula Nabi ini adalah Al-Bayyinah, adalah hujah yang jelas, hujah yang nyata, seperti mana surah Al-Bayyinah. So mereka ini, sebab itu mereka layak mendapat kemurkaan yang berganda-ganda. Okey, kalau ikut tafsiran Abul Aliyah, seorang tabi'in, dia kata Allah murka kepada mereka disebabkan kekufuran mereka terhadap kitab Injil dan juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau ikut Abu Aliyah pula, dia kata orang Yahudi ini, kita kena tahu ya, Yahudi ini Rasul mereka yang terakhir yang Allah hantar daripada susur galuh Bani Israel adalah Nabi Isa. Adalah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa pun mendapat kitab Injil. Jadi dalam kitab Injil pun ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad. Beberapa ciri-cirinya yang telah pun kita sebut sebelum ini. Jadi di kemurkaan Allah pertama, mereka telah mengingkari maklumat dalam Injil dan Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Nabi Isa ni Rasul Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel itu. Itu yang berlaku peristiwa mereka telah memfitnah Nabi Isa. Lepas tu mereka bersekongkol dengan pemerintah Rom ketika itu untuk tangkap Nabi Isa. Okay. Kesalahan yang kedua yang menyebabkan Allah bertambah lagi murka adalah kerana kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah penerangan kenapa orang Yahudi ini mereka mendapat kemurkaan yang bertalu-talu. Jadi kita pun dapatlah sedikit sebanyak jawapan kenapa dalam Al-Fatihah selalu kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada memiliki, mengikuti sifat manusia yang al-maghdubi alaihim, yang Allah murka ke atas mereka. Jadi ini adalah ayat yang menjelaskan sebab apa mereka mendapat kemurkaan Allah, dan ayat ini jelas menunjukkan orang Yahudi ini hakikatnya mereka bukan bangsa yang kita, kalau mereka dakwa mereka bangsa yang mulia, mereka kasih Allah lah dan sebagainya, sebenarnya enggak begitu. Di sisi Allah mereka adalah golongan yang Allah murka, bertalu-talu kemurkaan. Okey, kita boleh ambil satu lagi ayat kalau tuan nak. Seperti mana yang saya sebut tadi itu, kita boleh baca dalam surah
Ali Imran. Boleh tengok dekat surah Ali Imran, ayat yang ke-112, muka surat nombor 64. Okey, ayat ini kalau kita baca, kita akan menemukan maklumat yang saya rasa bagus juga kalau kita baca sekejap ayat ini, penerangan ringkas sahaja. Kerana dalam ayat ini kita boleh menguatkan lagi apa fakta pada minggu lepas. Jadi kalau kata di mana ayat yang menunjukkan orang Yahudi ni mereka telah kafir kepada Allah, ini di antara ayat dia lah. Okey. Allah mengatakan duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Okey, Allah mengatakan mereka, yang bermaksudlah mereka ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah, iaitu pada agama Allah, dan juga tali dengan manusia. Okey, maksud tali Allah tu agama Allah, tali manusia tu adalah perjanjian dengan manusia. Maksudnya macam ni. Tuan-tuan kena faham, ayat ini Allah nak membicarakan bahawasanya orang Yahudi ini, mereka ini akan sentiasa dihina dari sudut apa tahu? Dari sudut mereka ini sentiasa akan diperangi. Kalau zaman Nabi dulu, Bani Nadir telah dihalau keluar daripada Mekah. Kan kalau zaman sahabat dulu, macam Sayyidina Umar, mereka halau orang Yahudi ni keluar daripada Madinah. Berlaku juga pada zaman Nabi. Lepas tu dalam perang Khaybar, macam mana kekalahan mereka. Jadi orang Yahudi ni, mereka memang takkan dapat kemenangan. Sebab tu Allah kata mereka akan ditimpa kehinaan. Di mana saja mereka berada. Jadi kalau mereka ni nak selamat, mereka kena berpegang pada tali Allah. Berpegang tali Allah ni maksudnya mereka kena benar-benar beriman lah, sebab kita belajar dalam sejarah, kalau sesiapa yang dia beriman kepada Allah, maknanya darahnya selamat, hartanya tak diambilkan. Sebab kita tahu dalam sejarah waktu Nabi dekat Madinah, orang kafir yang diperangi adalah orang kafir harbi lah istilahnya kan. Tapi kalau mereka beriman, mereka dijagalah kan, dipelihara darahnya, tak diperangi, mereka tak diambil hartanya, berbeza dengan orang kafir harbi. Tali dengan manusia membawa maksud apa? Membawa maksud kalau mereka tak nak berpegang kepada tali Allah, tapi mereka mengambil perjanjian damai contohnya dengan orang Islam, seorang Islam akan lindung. Kita belajar istilah ada kafir zimminya, ada kafir orang kafir mu'ahad yang mengambil perjanjian. Maksudnya kalau dulu mereka tak nak masuk Islam sebab Islam tak paksa, Islam bukan paksa nak masuk. Tapi kalau mereka berada dalam negara Islam, so mereka membayar jizyah ke. Jadi mereka minta kalau kami dah bayar cukai ni, cukai perlindungan ni, maka lindunglah nyawa kami, harta kami. Itu yang ada istilah muncul kafir yang dilindungi, kafir yang mengambil perjanjian damai. Zimmi mu'ahad tu. Itu dah maksud tali dengan manusia lah. Dan Allah mengatakan, dan sudah sepatutnya mereka itu beroleh kemurkaan dari Allah. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Disebabkan mereka itu ditimpakan kehinaan, sebab mereka dah tak nak masuk Islam. Lepas tu pula buat onar pula dengan orang-orang beriman yang lain. Kita dah belajar dah sebelum ni kan. Mereka khianat, mereka bakhil, mereka perli Nabi, mereka ejek Nabi, macam-macam mereka dah buat tu. Maka sebab itulah kata Allah, mereka layak mendapat kemurkaan dari Allah. Kalau dalam ayat Quran tu, kita boleh jumpa dekat yang saya telah highlightkan dengan warna biru tu. Dekat sini waba'u tu maksudnya kelak layak mereka, patut mereka. Bi ghadabin, ghadab minallahi. Dekat sini ayat dia. Okey, ayat ni menjadi keterangan pada hakikat yang sedang kita belajarlah. Okey. Lepas tu Allah mengatakan, waktu orang Yahudi sebenarnya
mereka memang hina sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas tu Allah mengatakan dan mereka ini ditimpa dengan kemiskinan, ditimpa dengan kepapaan. Pada zaman dahulu cuma berbeza lah dengan zaman yang sekarang ni. Okey. Kemudian Allah mengatakan, Allah memberi sebab. Kenapa mereka layak mendapat kemurkaan Allah? Sebab pertama, sebab mereka sentiasa kufur. Itu mereka selalu mengingkari akan ayat-ayat Allah. Itu sebab yang pertama. Okey, sebab yang kedua, kalau kita baca pada ayat yang berikutnya, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tak ada sebab yang sepatutnya. Itu sebab yang kedua, kenapa mereka ini patut mendapat kemurkaan Allah. Membunuh para nabi. Kita dah belajar ada sebelum ni, tuan-puan ya. Kita juga dah belajar perkara pertama, mengingkari ayat-ayat Allah. Lepas tu membunuh para nabi pun kita dah belajar sebelum ini. Oleh sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjadi derhaka dan mereka sentiasa melampaui batas. Telah pun kejap ya. Kita telah sebut ayat dia sebelum ni kan. Iaitu mereka ini bima asaw wa kanu ya'tadun. Okey. Ini dalam surah Baqarah. Tapi dalam surah Baqarah ni sebut satu je kemurkaan kan. Tapi kita gabung ni surah Ali Imran. Tapi kalau kita baca Al-Baqarah tadi, kemurkaan itu bertimpa-timpa daripada satu kemurkaan kepada satu kemurkaan yang lain. Maka jelaslah kepada kita malam ini bahawasanya Ahlul Kitab ini rupa-rupanya kalau mereka mendakwa mereka adalah bangsa yang mulia, mereka bangsa yang mempunyai banyak rasul yang dihantar, mereka adalah bangsa yang banyak nikmat yang Allah beri kepada mereka. Sebab itu mereka memandang selain daripada bangsa Yahudi adalah bangsa yang lemah, bodoh, tidak mulia, tak patut hidup dan sebagainya. Itu yang mereka sangka. Tetapi pada Allah, mereka itu adalah manusia yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab tu kalau orang Yahudi ni dia baca Quran, dia tahu, mereka akan tahulah mereka itu siapa. Okey, yang ketiga, orang Yahudi ni kita nak kata mereka ni apa? Mereka adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Manusia yang dilaknat oleh Allah. Dia sama macam orang munafik. Kita dah belajar pada hari Khamis yang lalu, kita buat kuliah ganti untuk orang munafik tu, kita pun tahu orang munafik pun golongan laknat oleh Allah. Jadi orang Yahudi ni pun adalah golongan manusia yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, ada beberapa ayat, agak panjang sikit untuk bahagian ketiga ni, ada banyak ayat. Kita tengok yang mana sempat kita baca, kita baca. Kita tengok dalam suratul Maidah, ayat nombor 13. Muka surat 109. Tuan-tuan, saya ingatkan kembali ya, surah Al-Maidah adalah surah yang Allah memaparkan kejahatan ataupun Allah memperincikan kekufuran Ahlul Kitab. Jadi Al-Maidah ni dia bukan cerita pasal orang Yahudi saja, tapi juga menceritakan tentang orang Nasrani. Dia cover dulu Al-Maidah ni, dia gabung kedua-dua Ahlul Kitab lah. Dia banyak membongkarkan tentang kekafiran, kekufuran Ahlul Kitab. Okey, so Ahlul Kitab ni dekat ayat 13 termasuklah Yahudi sedang kita bincangkan. Ini Allah mengatakan, dalam nota saya ada tersilap ya, tuan-tuan kena ingat ya, dan nota tu saya tertinggal perkataan ini. Saya macam terbuang perkataan ini, nota yang saya edarkan tu. Kalau ikutkan sebenarnya dia ada, selepas saya buat semakkan lagi, rupanya tertinggal perkataan Fabima. Dan nota tu saya terus ambil naqudhihim. Jadi tolong ambil perhatian ya. Okey, jadi Allah Taala mengatakan fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Okey, sekejap ya. Ini surah apa saya sebut tadi itu? Surah Al-Maidah ya, ayat nombor 13. Muka suratnya betul tak? Betul, Ustaz. Tengok sekejap ya. Al-Maidah
Ayat nombor 13. Okey. Ingat ya, ada fabima, jangan lupa. Dekat sini tulisan dia macam tak jelas. Sebenarnya dekat nun ni dia panjang ya. La'annahum ya. La'annahum. Okey. Dekat ayat ni jumpa perkataan laknat kan? Di sinilah yang kita ambil daripada potongan ayat ini. La'annahum ni kita jadikan dia sebagai hakikat yang ketiga tadi tu. Ini baru ayat nombor 13 suratul Maidah. Jadi kita tengok kenapa mereka ini mendapat laknat dari Allah. Okay, Allah mengatakan, maka disebabkan tu yang ada ayat fabima tadi tu, maka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka. Melanggar perjanjian, kita dah sebut sebelum ini, ada banyak aku janji yang telah dibuat antara Allah dengan Ahlul Kitab. Di antara janjinya, janji untuk mengikuti isi kandungan dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab Injil. Jadi mereka telah langgar janji. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kami melaknati mereka. Jadi itu kena ingat balik ya, memang salah satu ciri orang Yahudi ini memang tak boleh pakai janji mereka. Mereka memang akan sentiasa memungkiri janji. Kalau dia tak selari dengan hawa nafsu mereka, mereka langgar. Bangsa yang tak pernah nak menunaikan janji, yang suka melanggar janji adalah orang Yahudi. Disebab kita Allah kata kami laknati mereka, wa la'annahum. Wa la'annahum yang kita telah sebutkan dalam ayat tadi tu. La'annahum, tak ada wa, la'annahum, kami laknati mereka. Dan Allah telah jadikan hati mereka ni keras membatu. Kita telah sebut sebelum ni ciri orang Yahudi itu hati mereka ni keras. Kepala mereka kepala batu, hati mereka keras, lebih keras daripada batu. Okey, antara sebab kenapa mereka laknat oleh Allah bukan sekadar mereka melanggar janji. Okey, ini sebab mereka melanggar perjanjian mereka, bahkan mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah Allah dari tempat yang sebenarnya. Mengubah kalimah Allah ni antara penyebab lain, maksudnya apa? Kita belajar sebelum ni, ingat, memang Ahlul Kitab ni mereka telah mengubah, menyeleweng, meminda. Maksudnya mereka mentafsirkan kitab-kitab mereka tu yang datang dari Allah tu, mereka ubah maknanya. Mereka tokok tambah apa yang Allah tak maksudkan. Lepas tu mereka kata inilah tafsiran dari Allah. Inilah dari Allah. Kita dah sebut sebelum ini, di antara ciri mereka adalah mereka sanggup jual nama Allah. Mereka sanggup berdusta atas nama Allah. Jadi mereka layak mendapat laknat Allah. Lepas tu pula sebab yang ketiga, kenapa mereka layak untuk mendapat laknat dari Allah? Kerana mereka melupakan. Melupakan di sini membawa maksud mereka meninggalkan sebahagian apa yang diperingatkan mereka tentangnya. Tentang hukum hakam yang telah Allah ingatkan kepada mereka. Jadi kita sebenarnya bukan nak, kita tak sempat untuk perincikan ayat ini secara terperinci, tapi dengan pendengar ringkas ni moga-moga boleh fahamlah. Kita cuma nak ambil tentang di manakah ayat yang mengatakan mereka ini dilaknat. Inilah ayatnya ya. Allah melaknat mereka. Okey, ada banyak ayat. Kita tengok satu lagi ayat. Kenapa kecil pula tulisan dia? Kita tengok satu lagi ayat. Kita ambil surah Al-Ma'idah ya. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Banyak surah Al-Ma'idah ayat 64. Nampak tak tadi kita jumpa beberapa contoh mereka telah kufur kan? Kali ini kita tengok lagi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. Muka surat 118. Tengok betul tak muka surat 118 ni? Ayat nombor 64. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat ni kita dah baca berulang-ulang kali. Tapi kita bacalah sekali lagi. Allah Ta'ala kata, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Okey, dekat sini kita jumpa kata laknat. Dekat sini.
Walu'inu. Walu'inu. Mereka telah dilaknat. Dekat sini. Walu'inu, mereka telah dilaknat. Dilaknat sebab apa? Sebab bima qalu. Bima qalu ni adalah penyebab kenapa mereka dapat laknat. Walu'inu. Apa yang mereka qalu kat sini? Apa yang mereka dah cakap? Mereka cakap yang ini. Mereka cakap yang inilah. Mereka cakap ni. Mereka cakap, Allah ini, tangan Allah ni maghlulatun. Tangan Allah ni macam, mereka nak kata Allah ni kedekut. Ni. Jadi, apabila mereka kata Allah ni bakhil, kedekut Allah Ta'ala ni, maka Allah laknat mereka. Disebabkan bima qalu. Okay, saya tengokkan terjemahan dia. Kalau nampak lebih jelas, tengok terjemahan dia. Ayat ni. Sebab kita tak panjangkan perbincangan ayat ni, sebab sebelum ni kita pernah bincangkan bahawa mereka telah mengatakan Allah ini bakhil. Tengok terjemahannya, orang Yahudi tu berkata, tangan Allah tu terbelenggu. Terikat macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata, tangan mereka lah sebenarnya yang terbelenggu. Maknanya mereka ni pun sebenarnya bakhil. Mereka kata Allah bakhil, sebenarnya mereka lah yang bakhil. Dan mereka pula dilaknat. Kat sini kita kata tu, mereka dilaknat. Apa punca mereka dilaknat? Puncanya adalah, Allah kata dekat sini, disebabkan apa yang telah mereka katakan tadi. Nampak tak? Ni, mereka telah katakan. Apa yang mereka katakan tu? Mereka kata tangan Allah itu terbelenggu. Dekat sinilah. So, mereka kata yang ini. Maka mereka pun dapat laknat dekat sini. Okey, selesai. InsyaAllah. Boleh faham. Okey. Kita tak panjangkan ayat ni sebab sebelum ni kita dah bincangkan ya. Tentang ayat ini. Okey, kita dah jumpa dah. Memang mereka ni laknat ni. Tengok dekat surah Al-Ma'idah. Ayat 78. Muka surat 121. Kita ke depan sikit ayat daripada 118 tadi. Muka surat 1121. Yang ini Allah Ta'ala mengatakan lu'inal ladzi. Jumpa perkataan laknat. Nampak tak? Depan-depan Allah sebut. Lu'ina. Mereka telah dilaknat. Alladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Okey. Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, orang kafir daripada Bani Israel. Tengok. Dekat ayat ni menguatkan lagi tentang mereka ini memang telah jadi kafir daripada Bani Israel. Kerana orang Yahudi ni, mereka daripada keturunan Bani Israel. Jadi apa yang nenek moyang mereka itu jadi kafir, mereka pun ikut sama. Pun macam tu juga. Pun jadi kafir juga. Telah dilaknat. Telah dilaknat apa? Dalam ayat Tuhan kata melalui lidah Nabi Daud, melalui lidah Nabi Isa. Maksudnya dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, orang Yahudi ini telah pun dilaknat. Macam kita sekarang kita belajar, orang Yahudi dilaknat dalam apa? Dalam Quran kan? Kita sekarang kan baca ayat Quran. Jadi orang Yahudi ni, bayangkan daripada kitab Zabur, naik ke zaman Nabi Isa, mereka juga dilaknat. Sampai ke zaman Nabi Muhammad, turunnya Quran kata, mereka telah dilaknat. Nampak tak? Maknanya dalam kitab-kitab ni, orang Yahudi ini, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka telah dilaknat. Telah mendapat laknat. Sebab apa? Disebabkan mereka ini mendahaka dan mereka selalu melampaui batas. Okey. Jelas tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Dahaka ni banyak sangatlah. Kita dah sebut dah sebelum. Melampaui batas pun kita dah sebut sebelum ni.
ubah kitab, bunuh Nabi, kata Allah Ta'ala ni fakir, macam-macam. Nampak sangat. Dosa mereka ni bukan satu, dua, macam banyak berganda-ganda dosa-dosa mereka. Okey, jadi mereka layak untuk mendapat laknat Allah, bukan layak mendapat rahmat. Okey, kita baca satu lagi boleh? Surah Al-Imran. Ini kita patah ke surah yang sebelumnya. Ayat nombor 87, buka muka surat nombor 61. Kita tengok Allah Ta'ala berfirman pada ayat nombor 87. Tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata, Ulaika jazauhum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam ayat ni dahsyatnya. Perkataan laknat, cuba perkataan laknat. Laknat ni bahasa Arab, bahasa Quran, kita pun guna dalam bahasa kita. Laknat, laknat, laknat. Jadi, kita pun ambil daripada bahasa Arab, kita melayukan. Kita memelayukan yang Arab. Jadi Allah kata, orang Ahlul Kitab ni, daripada kalangan Yahudi contohnya, mereka ini balasannya adalah mereka akan dilaknat. Dilaknat, dijauhkan mereka daripada mendapat sebarang rahmat dari Allah. Bukan Allah je laknat mereka, Allah laknat. Para malaikat melaknat mereka. Malaikat ni bukan satu malaikat, malaikat-malaikatnya. Dan semua orang beriman. Sebab tu kita kalau sebut Yahudi, la'natullah. Kita kata Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Tu kita kena sebut. Yahudi la'natullah, laknat oleh Allah. Sebab Allah telah terang-terang sebut dalam Quran, mereka telah dilaknat oleh Allah. Baik. Dapat dah 3 ayat. Lepas tu kalau kita nak baca lagi dalam ayat-ayat lain, panjanglah. Okey, kita tengok dekat satu lagi surah. Satu lagi surah Nisa. Surah Nisa ni panjang ayat dia. 46 sampai 52. Tapi ada di antara ayat 46 sampai 52 ni, kita dah jumpa sebelum ini. Tapi kita ambil juga ayat 46 sampai 52 ni nak menunjukkan bahawa ada berulang kali Allah melaknat orang Yahudi ini. Tengok muka surat 86, 87. Okay, kita baca sepintas lalu. Sepintas lalu ayat dia. Tengok apa yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah, orang Yahudi Madinah ni. Tengok ya. Allah mengatakan minal ladzina hadu. Perkataan hadu, ingat, perkataan hadu adalah kalimah lain yang menunjukkan ia adalah Yahudi. Kita dah sebut pada siri yang pertama ya. Ni dah siri yang ke-19 dah. Jadi kena ingat balik, orang Yahudi ni nak tahu perbahasan tentang mereka, antaranya kita boleh tengok kalimah digunakan. Kadang-kadang Allah guna al-Yahud. Kadang-kadang Allah guna al-Yahudi. Kadang-kadang Allah guna hadu. Dia kata minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wa yaqulu sami'na wa 'asayna wasma' ghairal musma' wa gha'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Okey. Lepas tu sampai hujung ayat, Allah Taala kata walakin la'anahumullah. Kat sini kita jumpa perkataan la'anahumullah. Jumpa tak perkataan la'nat. La'nat. Okey, kita tengok terjemahan ayat dia ya. Okey, saya terangkan secara ringkas. Okey. Allah Ta'ala kata dalam kalangan orang Yahudi, hadu tadi Yahudi lah. Ada yang mengubah isi kitab Taurat. Isi kitab Taurat ni kita dah sebut dah sebelum ni. Kesalahan nombor berapa? Orang Yahudi yang mengubah kitab Taurat tu. Kalau masih ingat. Mereka mengubah kitab Taurat tu pada kesalahan taksub kepada kitab Taurat. Kalau masih ingat lah. Okay, tak apa. Yang ni kita tinggalkan. Penerangan nanti kena cari balik. Okay.
kitab Taurat. Dari tempatnya tu maksudnya macam saya kata tadilah. Salah satu maksudnya mereka mentafsirkan ayat-ayat itu bukan seperti yang Allah maksudkan. Lepas tu pula mereka ni terang-terang cakap, kami dengar, tapi kami mengingkari. Ayat ni sebenarnya Allah gabungkan sasaran ayat tu cerita balik nenek moyang orang Yahudi, dan ayat tu juga ditujukan kepada memang kena pada Yahudi Madinah. Tapi cara nak menyedarkan orang Yahudi Madinah ni, Allah Ta'ala bongkarkan perangai nenek moyang mereka, yang orang Yahudi Madinah ni dia mengikut perangai nenek moyang mereka di kalangan Bani Israel yang mengubah kisah kitab Taurat. Tapi mereka kata apa? Orang Yahudi mengata, kami dengar wahyu tu dibacakan tapi kami mengingkari. Nampak tak? Ini kisah kedua lah. Dengar, dah tahu dah, tapi ingkar. Lepas tu mereka ni pula kata secara kurang ajar dekat Nabi tu, kata mereka pun kata dengarlah. Maksud yang sini kita dah sebut dah sebelum ini tentang perbahasan mereka kata perkataan ro'ina. Kita kena tengok balik kesalahan nombor 19. Kita ada kupas tentang ni. Kat sini kan mereka kata, nampak tak? Mereka kata perkataan wara'ina. Layam bi'asinin. Ra'ina ni kita pernah bincang ya dekat surah Al-Baqarah ayat 102 dulu, 104 dulu, pada kesalahan yang ke-19. Kalau tuan-tuan nak ingat, waktu siri yang ke-9. Siri ke-9, pada kesalahan ke-19, kita letak di bawah tajuk mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tengok balik dekat nota dulu, orang Yahudi ni walaupun dia kata ra'ina ni seolahnya macam mereka nak kata pada Nabi, kami ada soalan, boleh tak bagi perhatian kepada kami. Orang Yahudi ni mereka datang juga dekat majlis-majlis ilmu Nabi. Kalau macam kita mungkin angkat tangan kan, mungkin kita ni kata, okey, saya ada benda nak tanya, tolong dengar, kami nak cakap boleh. Orang Yahudi kata tu diguna perkataan ra'ina. Tapi sebenarnya yang mereka maksudkan ra'ina tu adalah ra'unah, iaitu apa? Yang sangat bodoh. Mereka nak kutuk Nabi sebenarnya. Dia ada makna yang haidin makna dia. Okey. Sebab itu kena rujuk balik ulasan Ibnu Katsir pada kesalahan yang ke-19. Dia macam orang Yahudi ni, dia cakap Assalamualaikum. Tapi sebenarnya mereka nak kata Assalamualaikum. Mereka guna Assalamualaikum, tapi sebenarnya mereka masukkan bukan doa sejahtera, tapi doa kematian. Okay, kita dah bincangkan sebelum ini contohnya. Kemudian Allah mengatakan, kita baca ayat dia lagi. Okey, kejapnya. Lepas tu, mereka mengatakan orang ini tadi kita dah ulas dengan memutarbelikkan lidah mereka dan mencela agama. Allah kata, jika mereka mengatakan kami dengar dan kami patuhkan, itu bagus. Lepas tu dengar dan perhatikanlah kami. Bukanlah maksudnya guna perkataan ra'ina, tapi sepatutnya gunalah perkataan apa? Ra'ina tadi tu tukar kepada perkataan wanzurna. Yang betulnya adalah wanzurna. Bukan guna wara'ina. Macam tu ni salah. Sepatutnya zurna ni baru betul. Okey. Sebab para sahabat dulu mula-mula sebelum ayat ni turun, mereka tak tahu apa orang yang dimaksudkan, tapi Allah beritahu. Okey, lepas tu Allah mengatakan lagi, tengok terjemahan ayat dia, kejap. Okey, lepas tu Allah kata, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka. Jumpa perkataan Allah telah melaknat mereka disebabkan apa? Kekafiran mereka. Kenapa mereka apa buatan kufur mereka? Tuan-tuan, memperolok-olokkan Nabi ni kafir, dia jadi kafir. Dia panggil al-istihza, boleh jadi kafir. Mendustakan Nabi jadi kafir. Berpaling jadi kafir. Okey. Mereka tidak beriman, kata Allah, kecuali
sikit saja di kalangan mereka yang ada yang nak beriman. Okey. Kemudian kita boleh baca lagi lah pada ayat nombor 47. Ayat 47 ni jumpa sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang laknat. Au nal'anahum. Allah Ta'ala kata dekat ayat 47 ada juga perkataan laknat ni. La'na ni adalah nenek moyang mereka pernah dilaknat. Dia tengok terjemahan ayat. Jadi sasaran ayat itu sinilah. Tapi mereka dapat sama macam nenek moyang mereka yang tangkap ikan hari Sabtu tu. Tengok terjemahan ayat dia. Kejap ya, saya padam sekejap ni. Okay. Allah kata, wahai orang yang telah diberikan Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Allah suruh terima isi kandungan Quran tu. Kan? Sebelum kami ubah bentuk wajah-wajah kamu, kami putar kepala ke belakang. Putar ke belakang ni memang boleh jadilah. Allah boleh balikkan kepala orang, dia pusing ke belakang. Muka dia bukan menghadap ke depan, tapi menghadap ke belakang. Lalu kami putar ke belakang. Ini adalah ugutan dari Allah. Amaran kepada mereka. Atau kami laknat mereka. Sebagaimana kami telah melaknat mereka, merujuk kepada nenek moyang mereka yang melanggar perintah Allah pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Walaupun ayat ni macam mengatakan Allah baru nak melaknat mereka, tapi ayat yang kita baca tadi sebelum ni telah pun menyebut mereka telah dilaknat. Rupa-rupanya nenek moyang mereka sebelum ini yang pernah diperintahkan dalam surah Al-A'raf kan. Dalam surah Al-A'raf ada cerita tangkap ikan hari Sabtu yang Allah tukar mereka menjadi khinzir tu. Jadi Allah Ta'ala kata, kau tak nak beriman kepada Quran, kau nak jadi, kau boleh jadi macam nenek moyang kamu sebelum ini. Okey, dah jumpa ayat dia kan? Okey, baca satu lagi ayat. Ayat nombor 48 ni, tak apalah. Ni Allah menyebut tentang orang yang kafir. Sampai ayat nombor 49. Kita boleh baca ayat dia. Okey, ayat nombor 50. Kat mana lagi ayat ada pasal laknat ni? Ada lagi tak? Okey, ayat 52. Jumpa sekali lagi Allah melaknat. Kenapa ayat 52? Ayat 52 ni adalah balasan bagi ayat tadi tu. Kita kena faham macam ni. Kejap. Macam ni. Ayat 52 kan? Allah kata, ulaikal ladzi la'anahumullah. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Jadi kena baca apa sebab dia. Kena baca ayat 51. Kena baca ayat nombor 40. Ayat nombor 50 tadi tu. Sekejap baca 51 kan? 52 kan? 51, 50. Kena baca ayat sebelum dia lah. Kita tengoklah ayat sebelumnya sekejap. Seperti lalu. Rugi pula kalau tak dibaca. Okey, kalau kita baca dekat ayat nombor 51 lah. Allah kata, terjemahan ayat tu, tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah diberi bahagian daripada kitab? Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Ada menterjemahkan, tahu tak jibt ni apa? Jibt. Ada mengatakan dia adalah sihir. Dan taghut ada mengatakan syaitan. Serta mereka mengatakan kepada orang kafir bahawa mereka lebih berada di jalan yang benar daripada orang beriman. Tengok jahat orang Yahudi ni, dia nak kutuk orang Islam ni, dia nak kutuk Nabi orang beriman. Dia kata apa? Wahai orang kafir yang menyembah patung-patung tu, lebih betul lah agama dia daripada orang beriman. Dia cakap macam tu. Sedangkan orang Yahudi itu sendiri telah rendah-rendahkan orang musyrikin. Ingat tak sebelum ni? Yang mana orang Yahudi ni, dia akan membuat sesuka hati kepada orang musyrikin Mekah. Orang Arab ni, pada zaman Nabi tu, mereka ini dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi ni. Sedangkan orang Yahudi itu datang
duduk di bumi Madinah. Mereka datang daripada luar masuk ke Madinah, mereka merendah-rendahkan orang penduduk asal yang duduk di Madinah sebab mereka orang Arab, tak ada kitab. Mereka waktu mereka anggap mereka ni ada kitab, so mereka merendah-rendahkan. Tapi dalam part ni dia pandai pula. Dia angkat pula darjat orang musyrikin Mekah tu punya nak jatuhkan orang Islam. Tapi mereka ini percaya kepada jib ni, salah satu maksudnya adalah sihir. Ada kepada sihir dan taut kepada syaitan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata pada ayat tadi tu, mereka itulah orang yang mendapat la'nat Allah. Lepas tu Allah kata, وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Siapa yang dilaknat oleh Allah, pasti engkau tak akan mendapat seorang penolong pun yang boleh melindungi mereka. Jadi berulang-ulang kali Allah menyebut mereka telah mendapat laknat Allah. Bukan Allah saja melaknat, para malaikat laknat mereka, termasuklah orang-orang yang beriman. Kita akan menetapkan mereka di laknat. Alhamdulillah, selesai kita ya untuk pengisian kita pada malam ni. Kita dapat belajar dua hakikat orang Yahudi di sisi Allah. Mereka adalah golongan yang Allah murkai, bertimpa-timpa kemurkaan Allah, dan mereka adalah golongan yang dilaknat. Minggu depan kita akan sambung lagi beberapa hakikat orang Yahudi ini. Saya cuma sempat siapkan sikit je draft dia. Kita akan tengok minggu depan belajar apa ni. Seri 20, kita akan belajar orang Yahudi ni sebenarnya mereka adalah yang dhalun mudhillun. Mereka ni sebenarnya adalah orang yang sebenarnya mereka lah sesat lagi menyesatkan. Ini kita akan belajar minggu depan lah. Hakikat yang keempat. Nanti kita akan jumpa satu siri Allah Ta'ala kata apa? Orang Yahudi ni nothing. Allah kata orang Yahudi ni tak ada nilai sedikit pun. Nanti kita akan jumpa ayat tu. Allah kata. Kita akan jumpa nanti. Orang Yahudi ni Allah kata tidak ada apa-apa pun nilai bagi mereka. Nanti yang tu kena tunggu. Hakikatnya keberapa nanti. Yang tu saya akan letak lah.